الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Inna Allah bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebelah hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Apa sahaja ayat keterangan yang kami mangsuhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan? Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
dan dirikan oleh kamu akan sembahyang dan tunaikan zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang pertama, pada ayat 103 sehingga ayat 110, yang masih lagi berkisar tentang sejarah, latar belakang, sifat, perangai, pembongkaran kejahatan-kejahatan Yahudi. Bila mana Allah menerangkan pada ayat sebelum ini, iaitu ayat 102, bagaimana mereka bukan sekadar menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beralasankan kononnya mereka hanya beriman pada Taurat dan pada Nabi Musa dan pada Nabi-Nabi Bani Israel. Maka Allah menjelaskan satu persatu, membatalkan alasan-alasan mereka yang kononnya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dan membenarkan wahyunya dengan perbuatan mereka yang membunuh Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Bukan mereka memusuhi malaikat, mereka memusuhi Nabi, dan mereka suka merendah-rendahkan, menghina para Nabi dengan apa cara sekalipun. Bila Allah menceritakan bagaimana tuduhan mereka kepada Sulaiman sebagai ahli sihir, dan Allah Ta'ala menjelaskan daripada mana punca asal usul sihir, dan apakah sihir yang telah berlaku yang ada dalam masyarakat waktu itu akan menjadi penyakit sehingga hari ini. Dan Allah menjelaskan bahawa ilmu sihir itu tidak pernah ada manfaat, tidak pernah memberi kebaikan, dan ia juga tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menjelaskan kalangan mereka yang menolak keimanan pada Allah, kerana mereka sanggup untuk menjual akhirat mereka dengan dunia yang seketika, yang sementara. Maka seburuk-buruk jual beli yang telah mereka lakukan. Sesudah Allah Ta'ala menyebut membongkarkan kejahatan, maka Allah berkata pada semua manusia, walau annahum amanu, kalau sekiranya Yahudi ini, kalau sekiranya Bani Israel ini beriman kepada Allah, jangan beri alasan. Sebab iman itu perkara yang baik. Kerana iman itu ialah perkara yang kamu sudah melihat kebenarannya. Bahkan ia mengajak kamu kepada fitrah, mengajak kamu kepada pengampunan dan keredaannya. Kalau sekiranya kamu beriman pada Allah, wattaqau, dan melaksanakan segala suruhan Allah. Perkataan wattaqau, yakni takut pada Allah, yakni melaksanakan perintah Allah. Kerana iman tidak akan sempurna melainkan dengan melaksanakan perintah Allah. La mathubatun, nescaya ganjaran. Perkataan mathubah, ganjaran, balasan yang Allah beri pada kamu. Berbanding kamu cuma nak cari keuntungan dunia seketika, keseronokan dunia seketika, berlazat-lazat hidup di dunia seketika, di sisi Allah itu ada mathubah min indillah, khair, lebih baik, lebih kekal, lebih abadi, yang benar-benar kamu mendapat keseronokan. Kerana Allah Ta'ala jadikan semua benda yang seronok atas dunia diikuti dengan malapetaka. Semua benda yang kita seronok kat dunia akan ada kepenatan, akan ada kebosanan, akan ada penyakit, dan akan ada mudarat. Supaya manusia memburu keseronokan akhirat. Kita ambil contoh makan. Seronok tak makan? Seronok. Sebab itu rancangan, kalau page, kalau Facebook, kalau YouTube yang memaparkan kisah makanan, berjuta orang tengok. Berjuta orang tengok. Tempat pelancongan, berjuta orang tengok. Tetapi apa natijah makan? Menjadi mendatangkan penyakit, mendatangkan kejemuan, mendatangkan banyak mudarat. Kerana ia nikmat dunia. Maka Allah nak beritahu di sisi Allah yang lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu tahu. Maksud kalau kamu tahu di sini ialah kalau sekiranya kamu membuka minda, panca indera kamu, hati kamu dengan benar untuk mengetahui sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu, nescaya kamu dapati ia adalah keimanan pada Allah. Semua kita, kalau kita membuka semua panca indera yang Allah berikan pada kita, membuka hati kita, membuka dhamir kita,
untuk melihat sebenar-benarnya apa yang baik untuk kita. Apakah harta, yakni kekayaan? Apakah nikmat duniawi? Apakah pangkat dan jawatan? Apakah anak pinak dan sebagainya? Jawapannya tidak. Sebenar-benar kebaikan itu ialah iman kita pada Allah dan pelaksanaan akan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita akan melalui fasa dalam kehidupan, bila kita tua, bila kita sakit. Semua benda dunia ni hilang daripada kita. Anak-anak kita dah hilang. Walaupun kita namakan anak ustaz dah besar, dia ada kerja. Dia kerja tempat luar. Sebenarnya dia hilang. Sebagaimana dia hilang daripada diri kita, walau kita merinduinya, mereka juga, dalam diri mereka sudah hilang kita. Mereka sudah ada kesibukan. Kesibukan mereka sendiri. Sehingga kita, mak bapak pun tak boleh kacau mereka. Dan mereka pun tak akan beri keutamaan untuk menjaga kita. Itu fitrah manusia. Untuk menunjukkan bahawa nilai yang paling tinggi dalam kehidupan kita iman pada Allah dan taqwa itu. Menjalankan perintah Allah. Akhirnya kalau kita mengharapkan manusia pada usia-usia tua, kita mula bosan. Kita mula dalam penderitaan. Kerana manusia akan tinggalkan kita waktu tua. Seorang demi seorang akan tinggalkan kita. Baik kawan-kawan kita. Demikian juga jawatan akan meninggalkan kita. Walaupun kita jawatan Perdana Menteri. Akhirnya dah bila tua, jawatan tu pun terpaksa ditinggalkan. Sebab orang tak rasa lagi kita layak. Walaupun kita rasa kita nak. Demikian juga makan minum telah meninggalkan kita. Demikian seluruh kekuatan panca indera telah meninggalkan kita. Tinggal lagi sesuatu yang kekal sebagai keseronokan yang permulaan Allah ciptakan kita beribadat kepada Allah. Kan itu kita kena mengambil kesempatan daripada sekarang. Sebelum datang pada hari dunia itu akan hilang satu persatu daripada kita. Dan kerana itu juga Allah sebut dalam ayat ini. Kalau mereka, walau annahum amanu, kalau mereka benar-benar beriman, wattaqau, dan mempertingkatkan ketakwaan, mengikut perintah Allah, meninggalkan larangannya, lamathubatum min indillahi khair, mereka akan dapati ganjaran, balasan di sisi Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau benar-benar mereka tahu. Yang ingin mengambil tahu. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan lagi tentang Yahudi. Bukan sekadar mereka memfitnah Nabi, mereka juga tidak beradab dengan Nabi-Nabi. Mereka tak beradab baik cara bercakap, dengan suara mereka yang tinggi, bahkan dengan cara menghina, dengan cara berbisik, dengan cara mengumpat, dengan cara menggosip para Nabi-Nabi. Mereka gosip Nabi-Nabi. Maka ini watak mereka. Allah sebut di antara perkara jelas kejahatan mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu berkata ra'ina. Di mana orang Arab ataupun para sahabat, bila mana mereka nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkata, ya Rasulullah ra'ina, wahai Rasulullah, boleh tak dengar apa kami nak cakap? Perkataan ra'ina, boleh tak beri perhatian pada kami? Boleh tak tolong dengar sekejap masalah kami, untuk melihat masalah kami, menguruskan urusan kami? Maka ini dalam bahasa Arab, ra'ina. Tapi dalam bahasa Yahudi, makna dia lain. Makna ra'ina ialah penghinaan. Penghinaan. Ra'ina, ada benda, tuan-tuan lihat, kalau dalam bahasa Melayu kita bagus. Tapi kalau kita lihat, pergi pada bahasa Arab, makna tak bagus. Ada bahasa Arab tu bagus, bahasa Arab tu. Tapi bila dia pergi kepada dalam masyarakat Melayu, dia jadi tak bagus. Dia mungkin wujudkan penghinaan. Penghinaan benda tu yang kita tak akan letak. Terutamanya orang-orang yang memang mencari peluang untuk menghina. Kerana kebiasaan manusia, mereka suka menghina belakang. Tapi kalau mereka boleh ada kesempatan menghina depan dengan cara yang sinis, mereka akan buat. Apa tak lagi Yahudi? Maka permulaan Islam, orang beriman, bila mereka nak Rasulullah SAW beri perhatian pada mereka, mereka kata, ya Rasulullah ra'ina, wahai Rasulullah, boleh tak tunggu sekejap, beri perhatian sekejap, tengok urusan kami, tolong selesaikan masalah kami. Ini perkataan ra'ina. Oleh kerana Yahudi, dalam perkataan Yahudi ra'ina itu maknanya ialah satu makian yang buruk. Bila mereka melihat orang Islam menyebut pada Rasulullah ra'ina, mereka kata apa? Inna kunna nasubbu Muhammadan sirran fal'an a'linu sabba li Muhammadin fa innahu min kalamihi. Dulu kalau kita nak maki Muhammad ni, kita kena maki secara perlahan, belakang-belakang. Hari ni kita ada kalimah yang kita boleh maki dia.
Sebab dalam bahasa Arab, makna ra'ina saya dah sebut tadi, boleh beri perhatian tak sekejap, boleh tunggu tak sekejap, boleh dengar tak sekejap. Tapi dalam bahasa Yahudi, makna ra'ina ialah maki. Ia bermaksud bodoh. Seolah boleh sebut ra'ina, bodohnya kamu. Seolah begitu. Lalu Allah Ta'ala perintah orang beriman supaya jangan sebut perkataan ra'ina. Wa qul unzurna, tapi ubah perkataan unzurna. Unzurna, maknanya tunggu sekejap ya Rasulullah. Tunggu sekejap. Unzurna. Wasma'u, dan dengar. Walil kafirina azabun alim. Bagi orang kafir itu azab yang pedih. Yahudi menyangka dengan mereka menggunakan kalimah-kalimah ini, maka mereka tidak dapat dihidu kejahatan mereka. Tetapi Allah Ta'ala menerangkan, Allah nak menjelaskan kepada orang beriman dan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, lihat Yahudi, kalau dia punya kesempatan untuk menghina orang Islam, dia akan gunakan kesempatan tadi. Sebab itu di antara doa yang kita diajar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da maksudnya apa tuan-tuan? Ialah kedengkian pada musuh. Waktu mana mereka menunggu-nunggu kelemahan kita kat mana, jumpa kelemahan lalu mereka jadikan ia sebagai satu bahan untuk menjatuhkan maruah kita. Begitulah Yahudi. Mereka menunggu-nunggu ada tak kalimah-kalimah tertentu yang mereka boleh hina Nabi. Sebab mereka tahu kalau mereka menghina Nabi secara terang-terangan, mesti mereka diperangi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tapi mereka mencari jalan-jalan yang sinis yang boleh mereka lakukan. Maka mereka dapati perkataan ra'ina dalam bahasa mereka maknanya asab wa syatam, penghinaan. Lalu mereka bila mereka jumpa Nabi SAW, mereka kata, ya Muhammad ra'ina. Lalu mereka gelak-gelak sama-sama mereka. Ada seorang sahabat, dia tahu bahasa Yahudi. Sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab dahulu dia memang bersahabat dengan Yahudi. Macam kita lah. Kalau kita dulu memang bersahabat dengan orang Cina, bersahabat dengan orang India, kita pun tahu kalimah maki dia. Bila mereka tahu kita tak faham kalimah maki, mereka maki guna kalimah dia. Kita tak tahu apa, kita senyum. Dan sama juga kalau sekiranya orang Melayu pula maki orang Cina, dia maki perkataan yang orang Cina tak faham. Tapi kalau orang Cina tu bergaul orang Melayu, maka dia faham. Begitu. Tapi kita lebih kepada, sebahagian kita lebih pada perkauman. Yang benda itu sebenarnya tak dibenarkan dalam Islam. Bagaimanapun. Tapi kita cerita tentang bagaimana permusuhan agama. Kerana permusuhan perkauman jauh lebih kecil berbanding permusuhan agama. Yahudi ialah permusuhan agama. Bila dia musuh agama, yang lain semua mengekorinya. Kaumannya semua. Maka Sa'ad bin Mu'az tahu perkataan tersebut ialah perkataan maki. Bila Sa'ad bin Mu'az dengar Yahudi berkata pada Nabi, maka Sa'ad berkata, alaikum la'natullah, semoga Allah melaknat kamu. Walladhi nafsi biyadih, demi diriku yang berada di tangannya, la in sami'tuha min rajulin minkum yaquluha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqa. Kalau aku dengar sekali lagi kamu menyebut perkataan itu pada Rasulullah, aku akan penggal kepala kamu. Penggal kepala. Ini sehebatnya sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az di dalam mempertahankan Nabi SAW, termasuk dalam makna penghinaan. Maka Allah turunkan perintah, wahai orang beriman, jangan sebut lagi ra'ina. Walaupun kalimah itu baik dalam bahasa Arab, tetapi bila ia menjadi kesempatan musuh bagi menggunakan bahasa tadi bagi menghina, maka jangan guna. Sebab itu pengajaran ayat ini, kata ulama, bahawa kita perlu menjauhi lafaz-lafaz yang mungkin memberi maksud yang tidak baik. Walaupun lafaz itu okey pada penggunaan kita. Tuan-tuan masuk, kalau tuan-tuan orang Melayu masuk dalam masyarakat Jawa, ada kalimah tu dalam Jawa makna sensitif, maka jangan sebut. Orang Jawa pula, dia masuk dalam masyarakat tertentu, ada kalimah tertentu yang mungkin maksud mencarut pada kelompok kaum tersebut, maka jangan disebut. Maka perlu kita memahami benda tu. Dan perlu orang terang. Misalnya kita orang Johor sebagai contoh. Ada seorang buat satu kalimah dalam pengertian bahasa Johor tadi, makna teruk. Kita beritahu dia, awak jangan guna perkataan ni. Perkataan ni, di sisi kami makna tak elok. Maka sebaiknya jangan guna. Dinasihati, walaupun pada budaya dia tak ada masalah. Untuk mengelakkan penghinaan secara sinis. Maka Islam mengambil berat benda-benda seumpama itu. Bukan sekadar Islam mengharamkan penghinaan secara direct. Termasuk penghinaan secara ta'rid. Ta'rid artinya secara simbolik.
Kan Islam tak kira apa bentuk penghinaan maka dia larang. Apatah lagi menghina nabinya, menghina syariatnya, menghina benda-benda yang mulia dalam Islam. Ini pengajaran penting. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sesudah membongkarkan kejahatan Yahudi. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab. Adalah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan penyembah berhala. Amatlah punya keinginan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, kalaulah segala kebaikan ini kamu tak dapat. Tuan-tuan, mereka dengki Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Mereka dengki kerana sahabat-sahabat menjadi pendamping Nabi SAW. Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kedengkian mereka sehingga mereka menyatakan bahawa sebenarnya apa yang kamu ada tak ada pun kami nampak istimewanya, kerana dengki. Sebab itu kata ulama, di antara ciri orang dengki, dia tak mengakui kebaikan seseorang. Dia tak akan mengakui kelebihan seseorang. Kalau tanda orang tu tak dengki, tuan-tuan sekalian, bahawa dia akan mengakui kelebihan orang tu. Kalau orang tu cerdik, dia kata memang dia cerdik. Tapi kalau dia dengki, tak adalah bukan cerdik sangat. Orang dia kata cerdik, dia tu bodoh sebenarnya, kerana dia dengki. Sehingga dia tidak boleh mengakui nikmat. Orang Yahudi, mereka tidak mahu memperakui nikmat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, kerasulannya, kenabiannya. Dan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Ansar. Lalu mereka mengatakan, apa yang kamu dapat itu tak ada pun kami nampak mulia. Lalu Allah Ta'ala menjawab, wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Pertama, Allah bongkarkan ini datang kerana sifat dengki. Kerana saya dah sebut tadi, siapa pun menafikan kebaikan, kemuliaan ini tanda dia dengki. Bau-bau kedengkian itu jelas kelihatan. Dan Allah menjawab, Allah yang mengkhususkan rahmatnya pada siapa yang dikehendaki. Allah itu maha luas kurniaannya, lagi maha teragung dan maha mulia. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, aku tidak pernah dengki dengan nikmat yang Allah beri pada orang lain. Kerana apa? Kerana ia datang dari Allah. Apakah aku ingin memusuhi, memarahi nikmat yang datang dari Allah? Tuan-tuan, ada sahabat kita kaya. Ada sahabat kita lebih cerdik pada kita. Ada sahabat kita itu dan ini. Kenapa kita nak dengki benda nikmat yang Allah beri pada dia? Bukan kelebihan itu dia punya, tapi Allah beri pada dia. Dan Allah beri pada siapa yang dia kehendaki. Tapi bila kita dengki dengan benda macam tu, maka ini akan merosakkan diri kita. Sebab itu Islam mengharamkan kita dengki. Kerana ia watak utama Yahudi. Mereka tidak mau beriman dengan Nabi SAW kerana kedengkian wahyu dan kerasulan berpindah kepada orang Arab. Bukan pada mereka, Bani Israel. Walau benda itu mereka dah sedia maklum. Mereka pun sedia maklum. Tapi mereka menunggu detik-detiknya, lalu mereka tunjukkan kedengkian-kedengkiannya. Maka sifat dengki ialah sifat Yahudi. Sifat menghina Nabi, yang tidak beradab. Dan sifat dengki. Kerana itu orang Yahudi dan orang kafir cuba untuk menafikan apa saja kebaikan dalam Islam. Sebab itu kita lihat slogan-slogan cuba mengangkat orang kafir berbanding orang Islam. Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang rasuah. Orang kafir yang baik lebih bagus daripada orang Islam yang begini-begini. Mereka kerjanya angkat kedudukan orang kafir. Seolah-olah yang hebatnya orang kafir. Seolah-olah di kalangan orang Islam tak ada pemimpin adil, tak ada pemimpin baik. Begitu cara mereka menzahirkan kedengkian. Sebab itu hati-hati. Bila sifat orang kafir, dia akan promoti orang kafir. Yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang berjaya semua. Orang Islam ditenggelamkan. Walau orang Islam ternyata hebat, mereka buat pelbagai anugerah. Nobel Prize-nya sekian-sekian, mereka beri pada orang kafir. Seolah-olah yang ni je beri sumbangan pada dunia dan pada alam. Orang Islam tak ada. Kan itu orang Islam perlu sedar dengan benda macam ni. Kadang-kadang lidah kita terlupa untuk kita mempromosikan saudara-saudara kita yang berjaya, yang baik. Kita juga telah mempromosikan orang kafir. Ya, Islam tidak melarang kita. Tetapi kalau kita tahu itu strategi orang kafir dalam memusuhi orang Islam. Dan ini yang Allah Ta'ala dedahkan. Iaitu mereka tidak akan memperakui kebaikan apapun yang orang Islam ada. Sejarah Islam ribuan tahun yang pernah membina tamadun yang hebat. Daripada Madinah Al-Munawwarah menuju ke Syam, Damsyik, menuju ke kota Baghdad, menuju ke kota Istanbul, sehingga hampir 2/3 dunia di bawah pengaruh dan juga di bawah pemerintah Islam, seolah tidak pernah wujud. Lihat apa yang dibuat oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand waktu mereka berjaya mengalahkan Andalusia, membuang semua sejarah Islam di Andalusia, supaya tidak pernah diketahui bahawa ada kehebatan Islam di bumi Andalusia, bumi Sepanyol. Mereka buang semua. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan
Ya, kerana ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ada seorang bernama Jarudi yang asalnya ahli anggota Freemason, akhirnya memeluk Islam. Walaupun beliau taklah terlalu komitmen menjaga agama, tapi beliau sibuk menjaga semua sejarah Islam. Akhirnya beliau menetap di Sepanyol dan menubuh satu yayasan bagi menjaga kerajaan ataupun kita kata kesan-kesan peninggalan kerajaan Andalusia. Dia buat balik, dihidupkan balik, diceritakan balik penceritaan semula. Yang sebenarnya orang Sepanyol, bukan orang Eropah umumnya, patut mereka berbangga dengan tamadun Andalusia yang diasaskan oleh orang Islam selama lebih kurang tempoh 800 tahun. Berbanding apa yang mereka lihat hari ini, dengan segala kehebatan. Tapi orang kafir tak akan mengiktiraf benda itu. Tak akan mengakui bahawa pernah ada tamadun Islam di Eropah, di Sepanyol. Dan kita yakin ia bukan sekadar di Sepanyol, dia akan merebak ke seluruh negara Eropah. Sebagaimana Islam cuba dinafikan dan mereka cuba memampakkan sejarah Islam sebagai sejarah Arab, bukan sejarah Islam. Mereka menamakan semua orang-orang yang berjaya membuka wilayah-wilayah Islam sebagai parlimen Arab, bukan parlimen Islam. Supaya orang tak nampak Islam, nampak Arab. Begitu yang mereka buat. Mereka namakan sebagai negara Arab, bukan negara Islam. Sedangkan Rasulullah tak pernah namakan dia negara Arab. Rasulullah menamakan ia sebagai negara-negara Islam, sebagai wilayah-wilayah Islam. Begitu cara mereka kerana dengki. Jadi Allah dah sebut orang Yahudi ahli kitab. Dan demikian juga penyembah berhala. Dengan bahasa mudah orang kafir, mereka dalam hal ini dalam satu acuan tidak akan mengiktiraf kemuliaan yang ada pada Islam. Sama ada sejarahnya yang panjang, ribuan tahun memerintah, daripada hijrah Rasulullah SAW, permulaan satu hijrah atau sekitar 621 Masihi, sehingga jatuh kerajaan Islam tahun 1924. Ribuan tahun kalau kita tengok, 621 sehingga 1924. Satu tempoh yang mencecah ribuan tahun. Tapi mereka cuba buang. Sebab itu mereka biarkan Mustafa Kemal Atatürk memerintah Turki, biar dia bertanggungjawab menghilangkan khilafah Islamiah sehingga tidak ada khilafah. Dan waktu mereka menjajah Melaka, mereka buang Sultan Melaka. Mereka tak akan akui, tak akan hidupkan Sultan Melaka. Supaya orang tahu Melaka tidak pernah ada kesultanan Islam atau kerajaan Islam. Maka dia kekal begitu. Lalu apa yang kalau kita pergi Melaka hari ini, tuan-tuan nampak apa? Famosa, patung Francis Xavier, semua peninggalan Kristian, Portugis dan Belanda. Lalu PBB melalui satu bahagian UNESCO menjadikan Melaka bandar bersejarah dengan acuan Yahudi, dengan acuan Kristian dan acuan kafir. Sehingga bila kita pergi, kita tak nampak mana kerajaan Islam Melaka, kita cuma nampak peninggalan Portugis dan Belanda. Kristian bukannya Islam. Sedangkan kalau kita baca sejarah, bagaimana kota Famosa dibina daripada batu-batu nisan umat Islam. Portugis cabut semua batu nisan, buat kota Famosa. Ini tercatat dalam sejarah. Tapi mereka tak pernah cerita bagaimana mereka membunuh sejumlah besar orang Islam kerana tidak mau menganut agama Kristian. Tapi mereka akan terus buang Melaka supaya tak nampak ia sebagai satu kerajaan Islam yang besar di Asia Tenggara. Bermula tahun 1400 sehingga kejatuhannya 1511. Artinya hampir 100 tahun lebih kerajaan Melaka menjadi kerajaan Islam tiba bertukar. Kalau tuan-tuan ke Melaka, saya puluhan kali ke Melaka, itu yang saya tengok. Saya cuma tengok ialah kesan peninggalan Kristian, kesan peninggalan kekufuran, bukannya keimanan. Kita tak nafikan ada yang lain-lain, tapi yang di-highlightkan saya maksudkan. Tuan-tuan beli yang biasa orang melancong ada, buat lekat kat peti ke, keychain ke apa benda, semua ada gambar apa tu? Ada gambar masjid Bukit Tanah ke apa? Famosa, lambang salib, sekian-sekian. Allah jelaskan di sini. Orang kafir, kepalanya Yahudi, diikuti oleh penyembah berhala, mereka tak akan memperakui apa-apa kelebihan orang Islam, apa-apa kelebihan sejarah Islam. Yang ni kita kena tahu. Maka menjadi tanggungjawab kita orang Islam memperakui kelebihan orang Islam, promo orang Islam. Kita kena promo mana orang Islam berjaya, usahawan berjaya, produk yang berjaya. Maka tunjuk, ini produk Islam ni. Produk Hilwah, produk Islam. Contoh, kacang Hilwah. Sahabat saya buat kacang Hilwah, produk Islam. Sebagai contoh, ini bihun Islam. Ini kewajiban kita. Bukan maksud kita memusuh orang kafir, tak. Kita perlu memberi hak kepada orang Islam dalam promosi ini.
Kerana sebahagian orang kafir, saya tak kata semua, sebahagian orang kafir dengan kedengkian, kebencian pada Islam, dengan sejarah yang panjang, mereka cuba untuk tidak memperakui orang Islam. Saya ada satu syarikat ternama, saya tak nak sebut satu syarikat. Bila bosnya memeluk Islam tu kena pecat. Kerana mereka tidak mahu melihat, oh ini orang Islam yang menguruskan satu rangkaian pasaraya yang paling hebat di dunia. Begitu sampai peringkat pemusuhan mereka. Sebab itu saya katakan ini tanggungjawab kita orang Islam. Dalam melawan Yahudi, sebelum kita lawan secara persenjataan, sebelum kita lawan secara kekuatan tentera, kita berlawan dari sudut bagaimana marketing umat Islam. Kita perlu marketkan produk Islam ini dengan semua benda. Ajaran Islamnya, sejarah Islamnya, tokoh Islamnya, usahawan Islamnya. Semua benda kita mesti promote sendiri. Atau kita semua hari ni semua jadi wartawan. Semua ada wall masing-masing. Contoh ada Facebook masing-masing. Beri ruang Facebook tadi untuk kita mempromoting ataupun kita katakan mempromosi Islam. Dalam semua aspek lah. Baik saya kata tokoh tafsir, tokoh fiqh, tokoh saintis, tokoh pembedahan, tokoh itu, tokoh ini. Biar kita jadikan ia meriah dengan perkara-perkara yang menunjukkan Islam melalui sejarah yang begitu agung. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kami tidak membatalkan suatu hukum atau kami melupakannya, melainkan kami akan mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah itu berkuasa akan tiap-tiap sesuatu, dan tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah itu baginya kerajaan langit dan bumi. Wa malakum, dan kamu tidak ada pembantu dan penolong selain daripada Allah Ta'ala. Am turidu, apakah kamu ingin meminta? Am turidu, apakah kamu hendak untuk meminta Rasul kamu sebagaimana kaum dahulu meminta Nabi Allah Musa AS, dan sesiapa yang telah menukar kekufuran, sesiapa yang sesudah beriman menukarnya dengan kekufuran, maka dia sesat dengan sesat yang nyata. Apa pula berkait dengan ayat ini? Di mana kelompok-kelompok Yahudi dan kelompok-kelompok musyrikin, mereka kata, tidakkah kamu lihat Muhammad kejap disuruh macam ni, kejap disuruh macam ni pula, macam kontradik perintah-perintahnya. Kejap dia kata macam ni, kejap menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Baitullahil Haram. Kejap kata tak boleh lagi perang, kejap kata boleh lagi daripada peperangan kalau musuh melebihi sekian-sekian. Seolah-olah ada kontradiknya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, hukum-hukum Allah Ta'ala itu Allah yang menentukannya, bukan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala bila membatalkan suatu hukum, Allah mengadakan hukum yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Kita tahu dalam Al-Quran daripada ada ayat yang disebut sebagai nasikh, ada ayat yang disebut sebagai mansukh. Nasikh yakni yang membatalkan hukum, mansukh yakni yang dibatalkan. Bila Allah Ta'ala pada peringkat awal Allah mengharamkan perang, tak boleh perang, kena sabar di peringkat Mekah. Bila berada di peringkat Madinah, Allah perintahkan supaya orang Islam berperang. Nampak kontradik? Tak kontradik. Allah Ta'ala bila memerintah satu perkara kemudian menggantikan yang lain, bukan kerana Allah tak tahu, lepas tu baru Allah tahu, atau disebut dengan istilah badak. Bila Allah keluarkan arahan tadi, bukan maknanya Allah tak tahu apa berlaku akan datang sehingga Allah ubah akan datang. Kerana untuk peringkat permulaan, hikmahnya untuk melazimi menjadikan orang Islam kuat, supaya tidak fitnah dalam dakwah. Tetapi bila punya negara, maka berperang. Sekarang sesuai berperang. Perintah Allah itu bila mula-mula macam ni, kemudian macam tu, pertama bukan kerana Allah Ta'ala tidak tahu apa yang berlaku akan datang. Yang kedua, untuk mendidik orang Islam. Mendidik orang Islam. Yang ketiga, untuk memberi keringanan kepada orang Islam. Hikmah yang cukup banyak. Maka kalau kita tengok Al-Quran, ada perkara yang dinasahkan bacaan dan hukum sekali. Dia nasah atau maksud dalam Quran ada 3 jenis. Pertama, dinasahkan bacaan dan hukum. Yang kedua, dinasahkan bacaan tapi bukan hukum. Yang ketiga ialah dinasahkan hukum tapi bukan bacaan. Maknanya bacaan ayat Quran tu ada tapi hukum dah tak pakai. Atau bacaan tak ada tapi hukum masih ada. Contoh yang pertama, yang bacaan tidak ada tapi hukumnya ada,
Itu berkait dengan suhuf-suhuf Ibrahim, Musa dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Allah menceritakan bahawa Ibrahim ada suhuf. Allah menceritakan Musa ada suhuf. Nabi Allah Idris ada suhuf. Tetapi suhuf tadi sudah tidak wujud bacaannya. Sudah tidak ada. Tapi hukum beriman dengan suhuf itu ada. Kalau Taurat masih ada, Injil masih ada, walaupun berlaku perubahan. Tapi suhuf langsung tak ada. Tetapi disebut oleh Allah dalam Quran bahawa inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini tercatat dalam suhuf Nabi-Nabi terdahulu, suhuf Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Suhuf tu ada lagi tak? Tak ada. Bacaan suhuf dah tidak ada. Dan hukumnya secara automatik pun tak ada. Dan contoh yang kedua dalam bab ini, dalam bab penyusuan. Dahulu diharamkan 10 kali susuan, barulah dinamakan anak susuan. Kemudian ia diubah menjadi 5 kali susuan, maka dinamakan sebagai anak susuan. Baik, hukum tadi diubah, dipindah. Siapa yang ubah? Bukan Nabi Muhammad SAW yang ubah. Yang disebut nasakh mansuh. Nasih mansuh. Allah yang ubah. Kerana Allah yang berkuasa pada tiap sesuatu. Pada permulaannya 10 kali susuan, baru disebut anak susuan. Kemudian dinasahkan hukum kepada 5 kali susuan. Dan di antara contoh, dinasahkan bacaan tetapi tidak hukum. Bacaan tak ada, hukum ada. Iaitu ayat yang berbunyi, Asy-syaikh wa syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah. Ayat ini tak ada dalam Quran. Kerana telah dinasahkan bacaannya. Tetapi hukumnya ada. Hukumnya apa? Iaitu mana-mana lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin, kemudian mereka berzina, maka hendaklah direjam sampai mati. Syariat rejam tercatat dalam Al-Quran. Tetapi ayatnya sudah dinasahkan, dihilangkan, tapi hukumnya dikekalkan. Ini berdasarkan hadis sahih yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan yang ketiga, hukumnya tak ada tapi bacaannya ada. Ayat ini yang paling banyak. Ayat tu ada tapi hukum dah tak ada. Umpamanya wanita yang kematian suami, ada ayat dalam Quran, dia kena menunggu iddah selama setahun. Maka dia ubah, Allah Ta'ala turunkan ayat yang lain, dia kena tunggu iddah 4 bulan 10 hari. Demikian juga dinasahkan bila wajib sebelum bercakap dengan Nabi SAW kena sedekah. Kalau nak bercakap Rasulullah, nak bisik dengan Nabi, kena sedekah dulu. Kenapa? Kerana semua orang cuba berbisik dengan Rasulullah, nak tunjuk mereka istimewa. Ya, Rasulullah ceramah macam gini, semua dengar. Tapi ada orang cuba ambil kesempatan untuk datang dekat Rasulullah, bisik, ya Rasulullah. Jadi orang pun nampak, dia bisik apa? Nampak istimewa, boleh bisik-bisik. Maka Allah memerintahkan orang beriman, siapa yang nak bisik dengan Rasulullah, dia mesti sedekah kepada fakir miskin, baru boleh datang bisik. Maka tak ramai orang bisik. Tidak semua orang nak bisik. Kemudian hukum tadi dinasahkan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nak jelaskan di sini, tuan-tuan sekalian, dalam ayat nasakh mansukh, bahawa Allah Ta'ala lah yang menurunkan hukum hakam, dan Allah Ta'ala boleh menggantikan hukum hakam itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan dengan perkara apa? Allah menjanjikan hukum hakam yang didatangkan itu sama ada dia lebih baik daripada hukum hakam yang sudah ada atau dia seumpamanya. Dia lebih baik. Allah tak akan datangkan hukum hakam pengganti pada hukum yang dinasahkan dengan lebih buruk. Tidak. Wa imma lebih baik ataupun yang seumpama dengannya. Jadi bila orang Yahudi dan demikian juga penyembah-penyembah berhala mengatakan, lihat Muhammad sekali sembah, sekali menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Masjid Haram, sekali kata begitu, sekali berkata begini, maka kata Allah, itu hak mutlak Allah. Dan itu menandakan orang beriman bersedia patuh dengan apa pun perubahan. Apa pun perubahan. Kita ambil contoh kalau seorang isteri yang patuh pada suami. Kalau suami kata, saya nak ajak awak sarapan pagi. Ya bang. Tiba tak ajak. Tak jadi sarapan pagi. Saya nak ajak makan tengah hari. Makan tengah hari lagi power. Sarapan pagi lontong je buat apa. Tak kenyang. Ni makan tengah hari. Kemudian suami tu batalkan lagi. Tak jadilah. Kita makan malam. Ada candlelight. Lagi romantik. Takkanlah kita kata benda tu. Suami tadi yang baik tadi, bila diganti janji, diganti lebih baik, maka tak mungkin kita akan kata, abang ni nampak ada menipu lah. Tak, kita nampak suami kita nak beri lebih baik. Contoh suami kita janji nak bagi kita gelang. Saya nak bagi awak gelang. Beratnya 4 gram. Tiba-tiba dia tak jadilah.
saya nak bagi awak rantai beratnya 40 gram. Lebih baik. Takkanlah waktu tu kata, abang jangan nipu bang. Abang kalau janji 4 gram, kena kasih 4 gram, jangan kasih 40 gram. Tak elok macam gitu. Munafik. Saya tak rasa ada isi sebodoh itu. Kalau benda tu pun kita faham, lebih baik. Demikian hukum hakam Allah. Bila hukum hakam pada peringkat Mekah lain, pada peringkat Madinah lain, pada peringkat lemah lain, pada peringkat kuat lain, semuanya itu untuk maslahah kepada manusia. Maka orang Yahudi dia cuba buat-buat tak faham. Sedangkan benda tu tuan-tuan menjadi suatu perbicaraan umum kita. Kita mau bila berbicara, okay, nak beli basikal, tak jalan beli basikal, nak beli motosikal. Tidak ada, anak kita tak akan mencela kita, ayah ni janji nak beli basikal, kenapa beli motosikal? Pasti anak akan berterima kasih lebih banyak. Ayah aku beri lebih baik. Jadi begitu juga hukum hakam. Maka nasikh mansukh ini adalah salah satu keistimewaan Islam untuk masalah yang lebih baik kepada umat manusia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.